Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merezekikan kita untuk berjumpa lagi pada hari ini pada siri yang ke-104 ya. Setelah beberapa hari kita bercuti. Alhamdulillah, Allah masih merezekikan saya, memberi kudrat untuk saya melakukan tazkirah sebagai satu usaha kecil dari saya untuk sama-sama kita memanfaatkannya, insya-Allah ya. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada kita, dan tidak ada satu pun nikmat Allah yang mampu untuk kita mendustakannya ya. Juga selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Hari ini kita sambung lagi tazkirah pendek ini dengan kita membaca ataupun mengambil manfaat daripada buku yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya untuk kita mempelajari tentang apakah bid'ah itu yang banyak kita dapati, terutamanya di negara kita ni, di Malaysia ini, tanpa kita menyedarinya ataupun memang kita menyedarinya tetapi kita tidak tahu bahawa itu merupakan suatu bid'ah yang dilarang dalam agama ya. InsyaAllah dengan kita mempelajari buku yang ditulis oleh Ustaz Al-Hafiz Kapten Firdaus bin Abdullah ini ya, iaitu 90 pelajaran tentang bid'ah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dan kita dapat membetulkan apa yang selama ini menjadi kelaziman bagi kita tetapi sebenarnya ianya merupakan sesuatu bid'ah yang ditegah dalam agama. Hari ini kita sambung pada muka surat 68, iaitu mari kita kaji tentang syarat-syarat ijab dan kabul bagi pernikahan ya. Merujuk kepada firman Allah yang mana telah pun kita bacakan dalam tazkirah yang lepas juga, yang kita ambil daripada Al-Quran surah Al-Araf ayat 157 marhumnya, iaitu Allah telah pun berfirman bahawa dia, iaitu Muhammad, menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka dari perkara-perkara yang keji. Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan dia menghapuskan daripada mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya, antara yang kita faham bahawa apabila Allah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, iaitu beban ataupun belenggu yang ada pada diri kita semua ini ya. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di antaranya memudahkan urusan pernikahan ya. Baginda bersabda, sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. Ya, ini adalah hadis sahih yang sebahagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud, hadis nombor 1808, iaitu kitab Al-Nikah, bab tentang orang yang menikah tetapi tidak menyebut kadar mahar sehinggalah dia meninggal dunia ya. Jadi kita lihat kemudahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudkan dalam hadis di atas adalah umum ya, merangkumi semua aspek pernikahan. Termasuk dalam kemudahan itu ialah lafaz ijab dan kabul pernikahan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan lafaz ijab dan kabul. Sebaliknya menyerahkannya kepada kebiasaan sesebuah masyarakat itu ya. Menurut al-uruf ya, keadaan setempat ya. Asalkan ia dapat difahami sebagai ijab dan kabul. Maka lafaz ijab yang cukup dengan daripada perkataan daripada wali ya, wali iaitu wakil daripada pengantin, wali pengantin, wali hakim atau jurunikah yang diwakilkan, cukup dengan memadai mengatakan aku nikahkan engkau dengan nama pengantin perempuan ya. Sementara lafaz kabul dia pula oleh pengantin lelaki cukup dengan berkata aku terima nikahnya ya. Jika kita lihat ianya sangat simple dan mudah sebenarnya ya. Adapun lafaz ijab dan kabul yang serba panjang lagi senafas ya. Ada yang mensyaratkannya kena menjawab tu menerima
ijab tadi dengan sekali nafas sahaja. Kalau dia sekiranya berhenti, "Aku terima nikahnya," baru nak tarik nafas ke terhenti, dah tak sah, kena ulang lagi daripada awal. Ya, jika melafazkan lagi, kabul itu di tengah-tengahnya, terhenti, mungkin nama pengantin perempuannya panjang sangat ke apa ke, dah kena ulang lagi daripada awal. Maka ini semua tidak ada sebenarnya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat simple, yang mana Nabi mengatakan sepatutnya, perkataan daripada, pengantin perempuan punya wali ataupun wali hakim atau jurunikah sekadar mengatakan, "Aku nikahkan engkau," dengan menyebut nama pengantin perempuan. Ya, dan sementara lafaz daripada pengantin lelaki itu cukup je dengan mengatakan, "Aku terima nikahnya." Senang kan? Tapi, benda-benda sebegini selalunya jadi seronok diubah suai, dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak ada kena mengena sebenarnya, malahan menyusahkan saja, ya. Seperti syarat yang saya katakan tadilah, mesti, satu nafas, ya, kemudian mesti jabat tangan tu mesti dihenjut. Tangan tu mesti dihenjut macam tu, ya. Sebab saya pernah melihat sendiri dalam keadaan-keadaan di mana, proses, angkat nikah itu yang sepatutnya berlaku dalam, jangka waktu yang sangat, ringkas dan mudah sebegitu, tetapi menjadi satu acara yang panjang dengan lafaznya yang panjang, dengan diletakkan syarat-syarat yang merumitkan, ya, sampai perlu diulang berkali-kali, yang mana sampai pengantin lelaki itu berpeluh-peluh lah, disambut lagi dengan helai tawa para tetamu, ya. Kemudian bila dah berkali-kali itu adalah pula yang, menyuruh membaca lafaz sekian-sekian, yang mana dibimbangi akhirnya boleh membawa kepada mungkin, tidak keterlaluan, jika saya katakan boleh menjadi kepada syirik apabila, terdapatnya unsur-unsur, memohon kelafazan, lisan itu kepada sekian dan sekian, ya, ataupun, setidak-tidaknya perkara-perkara bid'ah baru yang dicipta-ciptakan seperti, menutup kepala pengantin itu dengan selendang putih dan sebagainya, ya. Jadi saya harap perkara yang sebegini simple yang telah didatangkan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya kita, melakukannya dengan begitu mudah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila, kita katakan ataupun kita tegur tentang syarat-syarat tersebut, ya, maka, pihak berwajib juga sebenarnya memberikan alasan. Yang mana mereka mengatakan pihak berwajib, katakanlah daripada, wakil nikah tu, ya, wakil nikah, jurunikah itu sendiri pun mengatakan apa salahnya ianya demi kebaikan kedua-dua pengantin apabila diletakkan berbagai-bagai syarat dan sebagainya itu. Padahal kebaikan itu sebenarnya adalah keburukan kerana menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih yang telah kita bacakan tadi, ya. Begitu juga, di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan juga, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu, yang mana, di awal lagi Allah memulakan dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, ya, dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang keji. Juga Rasulullah itu menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi seharusnya ia tidak menjadi beban, malahan ianya merupakan suatu proses yang sangat mudah, ya. Jadi, semoga segala apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi kebaikan kepada, kita semua, terutamanya kepada kedua-dua pengantin yang dalam suasana sudah tentu mereka dalam keadaan yang gemuruh, ya, melalui detik-detik yang, begitu bermakna, dan, dengan para tetamu yang berada pada keadaan itu akan mendorong, pengantin lelaki lebih, gemuruh. Ya, jadi tidak adil bagi kita seolahnya seperti mendera ataupun buli pengantin-pengantin lelaki ini dengan lafaz-lafaz yang panjang, dengan perlu dilafazkan dengan satu nafas dan sebagainya, ya. Semoga bermanfaat kerana ianya suatu yang lumrah jika kita lihat
dalam banyak-banyak acara akad nikah, saya kira jarang kita dapati acara akad nikah yang betul-betul mematuhi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Bahawa sangat simple, hanya mengucapkan, "Aku nikahkan engkau," dengan menyebut nama pengantin perempuannya, dan kabulnya diterima oleh pengantin lelaki dengan cukup mengatakan, "Aku terima nikahnya." Sebaliknya, pengalaman saya sendiri juga, saya tidak pernah lihat lagi acara akad nikah yang dilangsungkan sebegini simple. Malahan selalunya lah dengan berbagai-bagai acara yang sepertinya membuli pengantin lelaki dan disambut oleh gelak tawa hadirin. Malahan ada berbagai-bagai lagi tokok tambahan yang dianggap baik oleh masyarakat, yang mana sebenarnya itu adalah keburukan, ya, kerana menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Dan untuk segmen mencari tahu pada kali ini, hari ini, iaitu barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatannya, ya, tali silaturahimnya. Okey, setakat ini dulu. Alhamdulillah, semoga kita berjumpa lagi. Semoga segala yang disampaikan memberi manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.